Hai. Bersua lagi kita pada minggu ini bersama cikgu untuk unit 7, masih unit 7 untuk PJ di bawah topik kecergasan, tapi hari ini kita akan sentuh tentang kelenturan. Okey, bagi sesiapa yang dah dapat download buku teks digital, boleh buka muka surat 112 dan pembelajaran kita akan merangkumi sampai muka surat 114 pada hari inilah. Okey. Okey. Kecergasan fizikal berasaskan kesihatan. Seperti yang cikgu dah maklumkan sebelum ini, kita ada 4 subtopik di bawah kecergasan fizikal berasaskan kesihatan ini. Okey, yang pertama iaitu kapasiti aerobik, yang kedua kelenturan, yang ketiga kekuatan dan daya tahan otot, dan yang seterusnya adalah komposisi badan. Okey. Pada pembelajaran pendidikan jasmani kita 2 minggu yang lepas, maksudnya minggu satu lagi kan, kita dah sentuh tentang kapasiti aerobik kan, dan cikgu pun dah nilai kamu secara teori dan praktikal. Maksudnya bagi sesiapa yang dah hantar tugasan, maksudnya cikgu dah nilai kamu dan kamu dah ada markah. Okey, jadi minggu ini kita akan sentuh tentang kelenturan. Nampak? Yang cikgu dah guna pointer kat sini iaitu kelenturan. Okey. Dua lagi iaitu kekuatan dan daya tahan otot dan komposisi badan kita akan sentuh pada pembelajaran seterusnya. Okey, baiklah. Kita tengok sini apa maksud kelenturan. Kelenturan juga boleh dikenal pasti juga sebagai flexibility. Maksudnya kelenturan sama dengan flexibility. Okey, di sini kelenturan didefinisikan sebagai keupayaan otot, tendon dan ligamen untuk membenarkan sendi anggota badan bergerak pada julat pergerakan yang maksimum. Maksudnya, kelenturan ini adalah apabila kamu melakukan sesuatu pergerakan ataupun regangan ataupun aktiviti, otot kamu ataupun apa-apa saja yang bergerak dia tidak sakit. Maksudnya kamu mempunyai daya kelenturan yang baguslah dan tinggi. Selalunya yang mempunyai tahap kelenturan dan fleksibiliti yang bagus adalah siapa? Selalunya adalah golongan gimnastik. Gimnastik, ahli-ahli gimnas lah. Kan? Okay, nanti cikgu akan terangkanlah. Okey, kita tengok pula apa dia faedah memiliki kelenturan yang baik. Okey, di sini dinyatakan yang pertama, itu dapat meningkatkan prestasi dalam sukan. Okey, contohnya dalam sukan bola sepak. Apabila seseorang atlet ataupun pemain membawa bola sepak semasa tengah main dan datang seorang pihak lawan lah melakukan tackle hadapan. Okey, bagi sesiapa yang main bola sepak dia tahulah apa perkataan tackle tersebut. Nanti kita akan belajar juga tentang bola sepak dalam bidang kemahiran. Okey, contohlah dalam situasi permainan bola sepak. Apabila pihak lawan telah melakukan tackle hadapan lah. Jadi dia akan buat aksi yang seakan-akan nak menjatuhkan kamu. Apabila kamu mempunyai tahap kelenturan yang baik, apabila kamu jatuh dengan bola, selalunya pemain bola sepak kita akan tengok dia split. Maksudnya split yang macam yang taekwondo tu kaki dia akan terbuka range yang maksimum kan. Orang lain apabila dia tidak memiliki tahap kelenturan yang tidak baik, dia akan rasa sakit. Tetapi apabila mereka memiliki kelenturan yang baik, apabila mereka membuat split saja, iaitu bukaan kaki yang melebihi iaitu mencapai tahap maksimum, julat maksimum, dia tidak sakit. Itu maksudnya dapat meningkatkan prestasi dalam sukan. Kamu tak sakit dan kamu dapat bermain dengan baiklah sebab dia dapat meningkatkan prestasi dalam sukan kan. Okey, yang kedua mengurangkan risiko mendapat kecederaan. Apabila kamu memiliki tahap kelenturan yang baik, kamu akan kuranglah untuk cedera dalam sesuatu permainan ataupun aktiviti. Sebab seseorang yang memiliki tahap kelenturan yang baik, julat pergerakan otot dia sudah mencecah maksimum. Tetapi bagi seseorang individu ataupun atlet yang tahap kelenturannya kurang baik, macam cikgu lah, sekarang cikgu tak lentur sangat dah lah.
bila kita melakukan sesuatu pergerakan ataupun regangan, dia akan menjadi sakit. Maksudnya kita tak dapat nak buat regangan yang pergerakan yang julat yang maksimum. Okey, faham tak setakat ni? Okey, kalau tak faham, nanti boleh tanya cikgu dalam grup, okey? Okey, yang ketiga, mengurangkan rasa sakit dan tidak selesa semasa melakukan kerja. Okey, banyak faedah memiliki kelenturan yang baik ini. Inilah salah satunya, mengurangkan rasa sakit dan tidak selesa semasa melakukan kerja ataupun aktiviti. Okey, dan yang seterusnya, mewujudkan rasa selamat dan selesa semasa, okey, ini semasa, typing error lagi, semasa melakukan aktiviti. Baiklah, kita tengok pula prinsip fit. Okey, minggu yang sebelumnya pun cikgu telah menggunakan prinsip fit juga kan? Sebab apabila kita melakukan ataupun ingin meningkatkan tahap kecergasan kita, kita akan melakukan aktiviti ataupun merancang sesuatu aktiviti berdasarkan prinsip fit. Okey. Masa kita nak melakukan capacity aerobik itu, yang minggu lepas, minggu sebelum tu, untuk meningkatkan capacity aerobik, kita berpandukan prinsip fit, betul? FITT, maksudnya kita akan pilih kekerapan, intensiti, masa kita ataupun jenis aktiviti yang kita hendak lakukan. Okey, bagi untuk meningkatkan tahap kelenturan, kita tidak berpandukan banyak prinsip fit. Tidak seperti kita menekankan prinsip fit semasa kita nak merancang untuk meningkatkan capacity aerobik. Okey, jadi cikgu takkan sentuh sangat prinsip fit sekarang. Baiklah, kita tengok pula di sini ya. Ini yang merupakan slide terakhir cikgu lah. Kita tengok di sini, ini adalah contoh senaman untuk meningkatkan tahap kelenturan. Maksudnya ini merupakan contoh-contoh aktiviti untuk kamu meningkatkan tahap kelenturan. Boleh rujuk pada muka surat 113. Pada muka surat 113, dia dinyatakan secara lebih terperincilah mengenai setiap satu aktiviti ini. Okey? Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan ke-8. Okey, disenaraikan ada 8 aktiviti ataupun senaman yang boleh kamu lakukan untuk meningkatkan tahap kelenturan. Okey, cikgu akan bagi tahulah. Maksudnya, okey, yang pertama ini adalah regangan pectoralis. Okey, regangan pectoralis ni kamu nampak kan tangan individu ini dia buat ataupun dia letak ke belakang. Maksudnya pectoralis kamu akan otot sini ya, otot ini deltoid, bahu kamu deltoid di sini. Di sini ya, di sini. Di sini adalah pectoralis. Nanti anda katalah kamu dah masuk form 4 ke kan? Kalau kamu minat tentang ilmu sains sukan, di sana kamu akan belajarlah setiap jenis otot, setiap jenis tulang, setiap jenis ligamen, dia ada nama-nama tersendiri. Okey. Yang kedua adalah, kita tengok sini ya, yang kedua adalah regangan belakang badan. Apabila kamu buat sebegini, kamu akan rasa regangan pada bahagian apabila kamu tak merasakan apa-apa di bahagian belakang kamu ni, maksudnya aktiviti kamu salah lah, regangan yang kamu lakukan itu salah. Senaman yang kamu lakukan itu salah. Maksudnya kamu boleh pergi semaksimum mungkin lah. Setengah orang bila dia buat macam ni, dia rasa sakit. Kalau kita yang mempunyai kelenturan, okey, di bahagian mungkin kita ada tempat spesifik tertentu yang tidak sakit apabila kita melakukan senaman tahap kelenturan untuk meningkatkan tahap kelenturan ini. Okey, yang ketiga ini adalah regangan pinggang. Ini selalu kita buat. Sebelum kita selepas kita menghabiskan sesuatu aktiviti. Maksudnya dalam aktiviti penyejukan badan. Okey, yang keempat pula kita tengok. Yang keempat, pelakon ini seperti biasa yang kita tengok, betul? Iaitu semasa kita melakukan ujian segak. Ini selalu ada. Iaitu jangkauan melunjur. Yang ujian segak kita hanya menggunakan bangku dan kita tolak semaksimum yang kita boleh. Okey, seterusnya adalah regangan groin. Groin. Maksudnya tangan kamu akan di atas paha. Atas paha kamu, iaitu di atas quadricep kamu lah. Di atas quadricep kamu, ataupun lebih dikenali, regangan ini dikenali sebagai butterfly. Yang kita selalu kalau cikgu dengan atlet-atlet cikgu selalu sebut butterfly lah. Maksudnya rama-rama, seakan-akan bentuk rama-rama. Okey, seterusnya adalah
Menerap sambil mengangkat kaki dan tangan secara berselang-seli. Yang ini cikgu gelarkan ini adalah regangan Superman. Okey, seterusnya adalah kilas badan. Yang ini pun selalu kita buat kilas badan. Dan yang last sekali adalah regangan quadricep. Iaitu kita buat angkat dan kita akan rasa di bahagian quadricep kita yang depan ya, quadricep. Ini regangan yang kita selalu buat sebelum aktiviti, iaitu untuk pemanasan badan. Kita untuk longgar-longgarkan otot. Okey. Jadi ini adalah 8 aktiviti ataupun contoh senaman untuk meningkatkan tahap kelenturan. Okey, jadi apabila kamu ada berkelapangan, bolehlah kamu aplikasikan semua aktiviti ini dan kamu cubalah mana satu aktiviti yang kamu rasa kamu boleh capai tahap maksimum dan mana satu aktiviti yang kamu tak boleh nak capai tahap maksimum. Okey, jelas setakat ni? Okey, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya cikgu. Jadi pembelajaran kita pada minggu ini sampai di sini saja setakat ini. Jadi cikgu berharap kita dapat bersua lagi pada minggu depan, hari yang sama, masa yang sama, tetapi tarikh yang berbeza. Okey. Bye.